Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na wal muslimina bima 'allamtana wa zidna 'uluman nafi'ah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarafata 'ainin wala aqalla min dhalik wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'da. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah malam ni dapat kita bersama-sama hadir ke Surau Al-Hijrah Kota Warisan ni untuk sama-sama duduk di majlis ilmu. Dan kalau ikut jadual saya, biasa saya baca Tanbihul Ghafilin pagi Ahad. Tapi malam ni Ustaz Zairul kata saya ganti Ustaz Zulkifli je. Dia kata Ustaz bawalah tajuk apa pun. Jadi malam ni saya bercadang nak ulang kaji fiqh sikit. Saya memang minat ilmu fiqh ni. Di sana ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hadis sahih. Maksudnya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dengan seorang tu, Tuhan akan memberi faham dia dalam agama. Fiqh ni, istilah fiqh ni sebelum digunakan sebagai istilah dalam agama, kalau macam sekarang ni bermula dari ulama mazhab 4 dan ulama-ulama yang terkemudian ni sampai sekarang, fiqh ni yang masyhur ilmu-ilmu yang berkaitan dengan inilah, hukum hakam, halal, haram dan sebagainya. Tapi sebelum tu, kalau zaman Nabi SAW, fiqh ni maknanya lebih luas lagi. Bila Nabi kata yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan pada seorang tu, Tuhan akan beri kepahaman dalam agama. Maknanya kepahaman yang meluas, bukan masuk fiqh zahir saja seperti yang kita faham sekarang ni. Termasuk fiqh batin, bab ilmu hati dan sebagainya. Cuma hari ni saya nak ulang kaji, insya-Allah. Saya ada bawa kitab Nailur Raja, Syarah Safinatun Najah, kitab dalam bahasa Arab ni,
Jadi saya nak ulang. Saya rasa tuan-tuan pun tahu tajuk yang kita nak ni. Kita nak ulang kaji hari ni. Cuma sebagai satu ulang kaji dan mungkin kita lebih perincikan lagi tajuk ni kan. Dan buat adik-adik yang baru mungkin kan kita boleh ambil apa? Kita boleh hafal perkara-perkara ni. Jadi tajuk malam ni insya-Allah saya nak bahaskan perkara-perkara yang haram ke atas orang yang tidak ada wuduk. Itu yang pertama. 3 masalah. Yang pertama, perkara-perkara yang haram dilakukan oleh orang yang berhadas kecil. 1. Yang kedua, perkara-perkara yang haram dilakukan oleh orang-orang yang berhadas besar. Dan yang ketiga, perkara-perkara yang haram dilakukan oleh perempuan-perempuan yang didatangi oleh haid dan nifas. 3 perkara. 3 perkara ni rasa ramai tahu. Cuma kita nak ulang kaji dan mungkin kita perincikan lagi, lebih lagi. Yang pertama, perkara yang haram dilakukan oleh orang yang berhadas kecil. Atau dalam istilah lain dikatakan di sini, orang yang batal wuduknya haram ke atasnya melakukan 4 perkara. Kita dalam bahasa Arab ni saya terjemah terus. 4 perkara yang haram dilakukan oleh orang yang tidak berwuduk. Dalam istilah lain, orang-orang yang berhadas kecil. Sebab hadas kecil ramai dah tahu kan? Sebab hadas kecil rasa tahu dah semua kan? Kita cuma nak bahaskan perkara-perkara yang haram dilakukan. 4 perkara di sini. Yang pertamanya solat. As-salatu, as-salah. Solah ni semua orang tahu kan? Orang yang berhadas kecil haram melakukan solat. Kerana di sana ada sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tuhan tidak akan menerima solat salah seorang kamu apabila dia berhadas sehingga dia berwuduk. Maknanya orang yang berhadas kecil ni Tuhan tidak akan terima solatnya sehinggalah dia berwuduk kembali. Jadi solat ni sama ada solat fardu atau solat sunat. Dan juga termasuk solat jenazah. Solat jenazah apa hukumnya tuan-tuan? Solat jenazah fardu kifayah, semua tahu Solat jenazah ni kalau tak ada wuduk boleh ke tak? Pernah dengar orang kata boleh? Ada yang pernah dengar tak? Saya pernah orang tanya kan. Solat jenazah tak ada wuduk ni macam mana? Dan yang muktamadnya solat jenazah ni tetap wajib berwuduk. Mungkin kalau ada tuan-tuan dengar ada orang kata solat jenazah tak wuduk, tak apa. Memang ada pendapat yang mengatakan solat jenazah tidak perlu berwuduk. Tapi pendapat tu pendapat yang lemah. Qaul dhaif. Yang muktamad yang kita pegang solat jenazah pun wajib berwuduk. Jadi solat dan semua yang pada makna solat. Faham bila saya kata semua yang pada makna solat, termasuk sujud syukur, termasuk sujud tilawah kan. Sujud tilawah ni sujud yang sunat kita lakukan ketika kita membaca ayat-ayat sajdah, betul kan? Termasuk sujud syukur. Sujud syukur ni kalau kita dapat nikmat, tiba-tiba dapat nikmat yang tak sangka, ataupun tertolak bala yang tak sangka-sangka, tiba-tiba boleh tertolak. Sunat sujud syukur. Sama juga. Sujud syukur dan sujud tilawah ni pada makna solat. Wajib juga berwuduk. Itu yang pertama. Perkara kedua yang haram dilakukan oleh orang-orang yang tidak berwuduk ialah tawaf. Tawaf tahu tawaf ni yang kita keliling Kaabah tu lah, 7 kali tu. Sama juga, sama ada tawaf fardu atau tawaf sunat. Tawaf fardu ni tawaf rukun lah yang kita lakukan ketika haji. Tawaf apa dipanggil? Istilah dia tawaf ifadah, betul tawaf ifadah namanya. Kalau tawaf sunat, tawaf yang selain daripada itulah. Itu yang kedua. Tawaf ni dalil yang mengatakan tawaf ni haram jika kita berhadas kecil ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. At-tawafu bimanzilatis salah illa anna Allah ahalla fihi an-nutqa faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Hadis riwayat Imam Hakim yang bermaksud tawaf tu seperti solat. Nabi kata at-tawafu bimanzilatis salah. Tawaf tu pada hukum solat. Maknanya seperti mana solat wajib berwuduk, tawaf pun wajib berwuduk lah. Sama. Melainkan bezanya Allah Ta'ala menghalalkan dalam tawaf tu berkata-kata. Kalau dalam solat tak ada bercakap, betul?
dalam solat bercakap tak boleh, melainkan zikir-zikir dan bacaan-bacaan yang kita ma'ruf itulah. Tapi ketika tawaf boleh bercakap. Dan tetapi siapa yang nak bercakap, dia jangan bercakap melainkan benda kebaikan. Maknanya kalau kita tawaf, pusing-pusing, jumpa kawan lama, apa khabar? Lama tak jumpa, jumpa kat sini pula. Tak apa kan? Jangan cakap benda yang bukan. Itu yang kedua. Yang kedua tawaf. Yang ketiga, perkara yang haram dilakukan oleh orang yang berhadas kecil. Menyentuh mushaf. Mushaf tahu tuan-tuan, mushaf. Mushaf ni Al-Quran lah. Kan? Mushaf. Dia kalau Arab ni tuan imam dia boleh baca mushaf, mashaf, mishaf. Boleh belaka tu. Cuma yang biasa membaca mushaf lah. Menyentuh mushaf ni sama ada Quran yang biasa kita baca tu ataupun kulit yang berhubung dengan dia, sama juga. Kulit yang berhubung dengan dia. Kalau macam Quran sekarang kan ada di situ. Kulit tu kan. Dan kotak dia ke apa benda yang apa? Yang kita letak Quran dalam tu. Maksudnya bila Quran ada dalam tu, kita pegang sama juga. Tak boleh. Semata-mata pegang tu dah haram hukumnya. Dia yang boleh Quran ni pegang, masalah apa? Masalah Quran ni kalau orang tulis ayat Quran, lepas tu dia buat macam Arab panggil tamimah. Istilah Melayu dia panggil apa? Panggil tangkal ke? Tangkal ni macam orang kata macam khurafat pula kan. Macam dia buat ayat Quran dia letak. Macam tu tak apa. Yang itu tak ada wuduk, tak apa pegang. Yang keempat, perkara terakhir yang haram dilakukan oleh orang-orang yang berhadas kecil, menanggung Quran. Yang ketiga tadi menyentuh Quran. Yang keempat ni menanggung Quran. Apa beza menanggung dan menyentuh? Kalau sentuh macam ni lah kan. Sentuh macam biasa. Sentuh macam tu. Kalau tanggung ni, tanggung lah, kita bawa. Itu dipanggil tanggung. Kita menanggung. Kalau kata menyentuh Quran pun dah haram, menanggung lebih lagi lah. Jadi katalah kalau kita bawa Quran dalam beg kan, tiba-tiba wuduk kita batal. Kita nak cepat, tak sempat nak berwuduk contohnya kan. Kita nak pergi mana ke, nak balik rumah ke, nak cepat. Macam mana cara dia boleh nak bawa tu? Ulama kata boleh juga. Caranya kita bawa bersama barang kan. Dan kita qasad, kita maksudkan yang kita bawa tu ialah barang. Contohnya kita letak Quran dalam beg. Kan? Kita satu beg, dalam beg tu ada buku, ada benda lain lah kan, barang-barang apa. Lepas tu ada Quran. Tiba-tiba wuduk kita batal dan kita nak cepat, nak balik rumah ke nak apa kan. Jadi kita bawa juga, tapi qasad kita bawa tu jangan kita qasadkan kita bawa Quran. Kita maksudkan yang kita bawa tu ialah barang tu. Itu tak apa. Di sini dia keluar empat rupa masalah. Ni yang saya nak perincikan ni. Perkara-perkara ni mungkin ramai yang tahu. Tanggung Quran ramai tahu kan. Tapi di sini dia keluar 4 masalah. Yang pertama, kita bawa dengan barang tadi, kita qasad, kita bawa barang semata-mata. Itu pertama. Qasad ni makna maksud kita dalam hati lah apa yang kita qasadkan. Kalau orang tanya bawa apa ni? Bawa barang. Yang kedua, kita bawa barang kita qasad bawa barang serta dengan mushaf, serta dengan Quran. Kalau orang tanya bawa apa ni? Bawa barang dan Quran, dua-dua sekali. Dua ni hukum tak haram. Nampak Dua masalah ni hukum tak haram. Yang pertama kita maksudkan yang kita bawa tu ialah barang. Tapi mesti ada barang betul lah. Mesti ada barang betul. Dalam kitab fiqh ni disebut, ulama sebut walaupun barang tu seumpama jarum, dia kata. Contohnya dalam beg tu ada jarum je. Kenapa? Kerana jarum ni walaupun dia kecil, dia ada manfaat. Betul? Nak jahit baju kan, dengan jarum tu kita menjahit. Walaupun dia kecil, dia barang yang ada manfaat. Walaupun barang tu sekecil jarum, boleh kita bawa bersama Quran. Yang tak boleh ni barang yang kalau macam barang apa tu? Ada sebutir beras kan. Itu tak boleh lah kan. Sebiji garam itu nak buat apa kan? Mana barang yang memang walaupun kecil tapi ada manfaat. Walaupun seumpama jarum, ulama kata, boleh. Tapi kita kena jaga qasad kita. Yang pertama kita bawa, kita qasadkan kita bawa barang tu. Tu tak apa. Yang kedua, kita qasad, kita maksudkan kita bawa barang serta mushaf. Yang tu tak apa juga, tak haram. Dah dua masalah. Yang ketiga, kita qasad bawa, kita maksudkan kita bawa mushaf. Memang ada barang dalam tu. Ada buku atau ada jarum sekurang-kurangnya. Kita dah tak berwuduk.
kita bawa beg. Bawa apa tu? Bawa Quran. Kalau yang ni tetap haram hukumnya, walaupun ada barang dalam tu. Nampak masalahnya? Yang keempat, masalah yang keempat, dia tak qasad apa-apa. Wuduk dia batal. Dalam beg tu ada Quran, ada barang semua, dia bawa. Bawa apa tu? Tak ada apa, bawa. Bawa apa? Entah, ada bawa. Yang ni ulama kata dia, istilah Arabnya dia panggil itlaq. Dia itlaq. Atlaqa ni maknanya dia tak qasad apa-apa. Dia tak masukkan bawa barang, tak masukkan bawa Quran dan sebagainya. Kalau yang ni apa hukumnya? Pada masalah ni ulama khilaf. Khilaf ulama, ada perselisihan pendapat. Kalau mengikut Imam Ramli hukumnya tak haram. Tapi kalau mengikut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami hukumnya haram. Nampak? Nampak masalah tu? 4 masalah yang keluar ketika kita membawa Quran serta barang. 2 masalah yang pertama tak haram. Bila kita qasadkan atau kita maksudkan yang kita bawa itu ialah barang, ataupun yang kita bawa itu ialah barang berserta Quran. Masalah yang ketiga haram. Bila kita maksudkan yang kita bawa itu ialah Quran, walaupun ada barang dalam tu, dalam beg tu. Masalah yang keempat yang khilaf ulama ni, tak qasad apa-apa. Walaupun dalam beg tu memang betul ada ni, ada barang. Tak qasad apa-apa. Yang ni khilaf ulama. Dan Imam Ibnu Hajar kata hukumnya haram. Syekh Ramli kata tak haram. Dia kalau dalam mazhab Syafi'i ni, kalau kita belajar, dia kalau mujtahid fatwa yang kemudian ni, dia 2 nama besar ni akan disebut. Yang pertama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, lawan dia Syekh Ramli, 2 orang ni. 2 orang ni akan disebut. Kalau sebelum tu lagi, kalau dalam mazhab Syafi'i ni dia panggil mujtahid tarjih. Yang tu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Dia akan naik lagi. Kalau sebelum tu lagi Imam Ghazali. Itu kalau kita belajar dalam fiqh lah. Habis 4 perkara yang haram dilakukan oleh orang yang berhadas kecil. Cuba ulang balik, kita ulang kajian. Yang pertama solat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran, yang keempat menanggung Al-Quran. Selesai masalah pertama. Ni kenapa ni adik-adik? Keluar ni kenapa ni? Kalau boleh mengajar ni keluar alim, alim bakmi kan. Yang kedua, perkara yang haram dilakukan oleh orang yang berjunub. Saya batuk sikit. Tahu berjunub berjunub ni orang yang berhadas besar lah. Orang yang berhadas besar selain haid dan nifas. Kalau haid dan nifas ada hukum lain. Yang ketiga ni, bagi orang yang berjunub ni, orang yang berjanabah ni, dia belum mandi wajib lagi ni, haram ke atasnya 6 perkara. Nampak? Orang yang berhadas kecil haram 4 perkara, betul? Orang yang berjanabah, berjunub ni haram ke atasnya 6 perkara. Dia benda ni senang ni sebenarnya. 4 perkara tu sama. Dia tambah 2 lagi. Apa dia 4 perkara tu? Yang pertama, mula. Yang pertama solat. Solat sama juga, haram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga menyentuh mushaf. Yang keempat menanggung mushaf. Dan dalilnya senang je. Kalau kata orang tak berwuduk pun haram solat, haram tawaf, haram menyentuh Quran, haram menanggung Al-Quran. Dari segi akalnya pun kalau kita fikir, dia panggil, ulama panggil sebab yang kita boleh fikir dengan akal. Kalau kata orang berhadas kecil pun haram buat benda tu, yang berhadas besar lebih lagi lah. Betul? Yang berhadas besar tentulah lebih lagi. Tentulah haram lagi. 2 perkara yang ditambah bagi orang yang berjunub ni, yang haram dilakukan oleh orang berjunub ni. Yang kelima yang keenam tambahan. Yang kelima, berdiam di dalam masjid. Maksudnya menetap dalam masjid. Yang ni yang kelima. Kalau orang tak berwuduk, duduk dalam masjid tak ada masalah kan. Macam kita sekarang batal wuduk kan, duduklah tak ada masalah. Duduk 3-4 jam pun tak ada apa. Cuba kalau nak solat nanti wuduk baliklah kan. Tapi kalau orang yang berjunub, yang berhadas besar, duduk dalam masjid tu haram hukumnya. Yang boleh bagi orang berhadas besar ni lalu. Apa beza lalu? Lalu ni kita masuk satu pintu, kita keluar pintu lain. Contoh kita masuk pintu ni kan. Kita masuk satu pintu sebelah sini.
lalu tak kunci keluar pintu sana. Yang tu boleh, yang tu tak haram. Kan? Kalau kita masuk pintu ni, kita pusing keluar balik pintu tu juga. Yang tu boleh ke tak? Yang tu tak boleh. Yang tu tak dinamakan lalu. Walaupun dari bahasa Melayu kita ni kita panggil lalu. Ya, aku lalu je kan. Masuk sini keluar situ. Tak. Dari istilah ulama ni tak panggil lalu tu. Kalau nak lalu dia kata mesti masuk situ keluar sana. Mungkin di lalu ada sebab kan. Katalah rumah dia sebelah sana, masjid besar contoh kan. Kalau nak pusing masjid jauh contoh, lalu situ. Yang tu tak apa. Tapi kalau menetap dalam masjid, duduk dalam masjid, yang tu haram hukumnya. Kan. Okey, katalah orang iktikaf dalam masjid. Kan. Iktikaf katalah 10 malam terakhir Ramadan ke, iktikaf dalam masjid. Tengah-tengah tidur dalam masjid, kan, nak bangun pukul 4, pukul 3.30 nak bangun, kan, nak tahajud apa semua. Tiba-tiba dia mimpi. Bangun-bangun dia berhadas besar. Macam mana hukum dia? Dia nak keluar tak tengok. Katalah bilik air kat luar. Tengok-tengok pintu kunci rupanya. Macam mana hukum dia tu? Yang tu masalah tu dikira uzur lah. Kan? Katalah dia tidur dalam masjid, bangun-bangun berhadas besar. Kan? Bilik air di luar. Kunci. Mungkin apa nama Tok Siak ke apa dia kunci. Dia kata tak apalah, nak tidur dalam masjid tak apa. Tapi kami kunci masjid. Kan? Esok dalam pukul 3.30, pukul 4 baru kami buka, dia kata. Contoh kan. Kalau macam tu uzur tak apalah, nak buat macam mana? Kan? Itu satu masalah contoh uzur. Masalah lain sama juga. Dia boleh keluar. Tapi dekat depan pintu bilik air tu ada anjing garang contoh kan. Nampak contoh harimau mungkin pelik sikit kot kan. Kalau kat bandar ni kan. Ada anjing garang ke ada apa ke. Sama juga masalah tu. Kan? Dia boleh pergi. Tapi ada sesuatu yang membahayakan diri dia. Yang tu uzur hukum dia, tak apa. Kan? Tak apa nak buat macam mana? Kan? Uzur. Kan? Okey, itu yang kelima. Perkara yang kelima yang haram bagi orang yang berhadas besar. Yang keenam, yang terakhir sekali, membaca Al-Quran dengan qasad Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan qasad Al-Quran. Nampak? Dua perkara tambahan. Kalau tak berwuduk, baca Quran tak ada masalah. Betul? Bacalah Quran. Baca 30 juzuk sekalipun di luar solat, tak ada masalah. Tapi bila kita berhadas besar, berjunub, membaca Al-Quran tu hukumnya haram dah. Tapi ulama' kaitkan. Haram ni, kalau kita qasadkan bacaan kita tu ialah bacaan Al-Quran. Maknanya kalau kita baca ayat Al-Quran, tapi kita tak maksudkan Al-Quran, hukumnya boleh. Contohnya apa? Contohnya? Zikir atau doa. Perkara ni yang kita nak perincikan ni. Kita nak ulang kaji ni. Contohnya kata macam kita nak minum, nak makan. Kita berhadas besar. Ini masalah hukum makruh makan sebelum mandi wajib tu masalah lain. Itu nombor 2. Jadi sebelum makan atau minum kita sunat baca apa? Kita sunat baca Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Bismillahirrahmanirrahim tu satu ayat daripada ayat Al-Quran. Betul? Kalau kita qasad yang kita baca itu ialah Al-Quran, haram hukumnya. Kerana kita berjunub sekarang. Jadi caranya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita minum atau kita makan, kita qasad yang kita baca itu ialah zikir. Zikir yang disunatkan sebelum makan atau sebelum minum. Sama lah sebelum tidur. Sebelum tidur kan sunat baca Bismillahirrahmanirrahim satu kali. Sama. Kita qasadkan zikir. Bila kita maksudkan bacaan kita itu ialah zikir, hukum dia berubah. Walaupun asal ayat tu ialah ayat Al-Quran. Sama juga masalah sebelum tidur. Katalah sebelum tidur, kita memang wirid kita sebelum tidur baca ayat kursi contoh. Kita membaca ayat kursi. Kita berhadas besar. Tak sempat nak mandi wajib pergi. Ataupun memang sejuk sangat ke, tak larat ke apa kan, penat sangat kan. Jadi nak baca ayat kursi, takkan nak tinggal, baca lah. Baca dengan qasad, bacaan tu ialah wirid kita. Zikir kita. Sama tak doa-doa dalam Quran ke apa semua kan. Bila kita tak maksudkan bacaan tu, bacaan Al-Quran, hukumnya boleh. Walaupun kita dalam berhadas besar. Nampak je? Adik yang kecil tu faham dek? Jadi masalah membaca Al-Quran ketika berjunub pun kita boleh pecahkan kepada empat rupa masalah. Ni yang kita nak ni. Empat rupa masalah.
Yang kata haram tu, yang pertama, kalau kita baca Al-Quran tu dengan kita qasatkan bacaan tu ialah Al-Quran semata-mata, yang tu haram. Walaupun bacaan tu memang zikir umpamanya. Memang betul sebelum makan bismillahirrahmanirrahim tu memang zikir sebelum makan, tapi kita maksudkan itu bacaan Al-Quran, tetap haram hukumnya. Kalau kita baca memang kita buka Quran memang tu baca, itu lagi haram lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita maksudkan bacaan tu zikir, tapi dalam masa yang sama kita maksudkan bacaan tu Al-Quran juga. Sebelum minum, sebelum makan, bismillahirrahmanirrahim, dalam keadaan berjunub. Dalam hati kita ni kita maksudkan zikir muzikir, Quran berquran, tetap haram hukumnya. Kenapa? Kerana masih ada qasad Al-Quran, maksud Al-Quran tu masih ada. Dua masalah ni sama-sama haram hukumnya. Dua masalah lagi yang tak haram. Yang pertama, yang tak haram tu kita qasadkan bacaan kita tu ialah zikir ataupun doa ataupun wirid dan sebagainya. Yang tu tak apa. Baca bismillah sebelum minum atau sebelum makan, kita maksudkan bacaan kita ialah zikir yang sunat, yang disunatkan sebelum makan dan sebelum minum. Yang tu tak haram. Satu masalah lagi yang tak haram, kita tak qasad apa-apa. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kau baca apa tu? Quran ke? Tak ada, baca kan? Quran tak, zikir pun tak, wirid pun tak, dah tahu apa? Baca kan? Dia tak masukkan apa-apa, dalam hati dia tak ada terlintas apa-apa. Kalau yang ni hukumnya tetap tidak haram juga. Nampak? Kenapa? Kerana pada masalah membaca Al-Quran ketika berjunub ni, yang haram tu jika ada qasad Al-Quran tu dalam hati. Yang tu yang kata haram. Kalau dia tak masukkan apa-apa sekalipun, tetap tak haram hukumnya. Kerana pada masalah membaca Al-Quran ni, dia sebenarnya nak membesarkan Al-Quran tu. Betul? Jadi kalau kita baca dalam keadaan berjunub, maknanya seolah-olah kita tak membesarkan Al-Quran. Tapi bila kita baca tu, bukan kita qasatkan Al-Quran, walaupun tak masukkan apa-apa, tak haram lah hukumnya. Nampak? Ni pada masalah baca Al-Quran ketika berjunub ni dia pecah. Dia pecah 4 rupa masalah ni. 2 haram, 2 tak haram. Nampak? Saya ulang balik. Yang haram tu yang pertama, kalau dia maksudkan bacaan tu ialah Al-Quran semata-mata, ataupun dia maksudkan bacaan itu Al-Quran walaupun serta qasad lain, zikir, doa dan sebagainya. 2 yang tak haram, jika dimaksudkan bacaan dia tu bacaan zikir, doa dan sebagainya, ataupun dia tak maksudkan apa-apa, dia tak qasad apa-apa dalam hati dia, yang tu tak haram. Selesai masalah. Okey, masalah kedua habis. Ya? Yang bisa dengar macam mana? Dia masalah ni Tuan Imam bisa dengar macam tu, Imam? Macam tu. Masalah orang bukan Islam masuk masjid. Orang bukan Islam ni dia sentiasa apa? Sentiasa berjunub kan? Betul? Masa bila dia mandi wajib kan? Satu lagi, kalau orang bukan Islam ni, kalau dia melawat masjid, bukan dia lalu kan? Mesti dia pusing-pusing kan? Macam mana Tuan Imam yang biasa dengar? Ya? Dia kalau ikut macam ni lah, dia benda tu kalau ikut hukum asal tak boleh lah. Cuma saya pernah dengar lah masa saya belajar dulu, salah seorang guru saya dulu, kami dulu belajar dekat ni, kami belajar di antara tempat yang kami belajar di Masjid Bani Umayyah. Bisa dengar tak? Masjid Bani Umayyah ni ibu kota Damsyik tu lah, Syria yang menggolak sana. Saya dulu belajar di Syria. Salah seorang guru saya tu Syekh Muhammad Abdul Huda Al-Yaqubi. Jadi Masjid Umawi ni, di situ kan ada makam Nabi Yahya. Masjid ni kan sejarahnya panjang. Sebelum tu pernah jadi gereja dan sebagainya. Jadi memang orang Kristian datang melawat semua. Jadi Syekh Abdul Huda Al-Yaqubi ni pernah cakap lah, dia kata memang kalau ikut hukum asal tak boleh orang kafir masuk masjid ni kan? Tapi kalau kita pandang ada maslahah, ada tujuan yang sahih. Contohnya apa? Katalah macam di masjid kita ni memang kita selalu buat kuliah, dia kata. Syekh Abdul Huda Al-Yaqubi ni mengajar lepas kan? Memang sengaja dia orang letakkan dia mengajar tu waktu yang hari Sabtu, time orang datang ramai kan. Pasal Syekh Buddha ni dia biasa duduk di Eropah, dia semua. Dia banyak bahasa dia tahu. Inggris dia tahu, Perancis dia tahu, apa benda Jerman dia tahu, bahasa Latin dia tahu. Jadi dia ni memang dari segi dakwah dia ni luas lah. Jadi dia kata kalau kata orang kafir masuk tu,
kan. Dia boleh dengar kita mengajar ni kan. Ada masalah, ada tujuan dia, mungkin kita boleh tarik daripada Islam. Tak apa dia kata benda tu. Itu saya pernah dengar lah, salah seorang guru saya. Cuma kalau ikut asal tak boleh lah. Kalau ikut asal orang kafir ni tetap sentiasa berjunub masih bila dia mana wajib. Cuma ada guru saya mengatakan macam tu, dia kata. Tak apa. Kalau kita pandang Masjid Bani Umayyah dekat Damsyik tu, memang keluar masuk, orang Kristian keluar masuk. Cuma bila dia masuk tu ni lah adalah syarat dia. Dia pakaikan dia tudung tu lah, bukan tudung ni, tudung yang apa? Yang tutup. Macam tu kan. Baju yang jubah tu. Tapi kalau dia masuk tu memang dia ulang alik. Tapi ulama yang musyafah tak ada kata apa pun. Jadi dia orang pandang benda tu, dia orang pandang pada maslahah, tujuan dia tu. Soalnya kita boleh tarik dia, jinakkan hati dia kepada Islam. Pada itulah. Wallahu alam benda tu. Habis. Masalah ketiga. Perkara yang haram bagi perempuan yang berhaid dan bernifas. Ni asalnya orang perempuan je lah tahu. Kena tahu. Kan? Fardu ain bagi orang perempuan, tapi orang lelaki kena tahu jugalah. Kan? Kalau suaminya, isteri yang tanya, kan? Akak yang tanya, adik yang tanya, keluarga tanya. Jadi orang lelaki kena tahu juga benda ni. Perkara yang haram bagi perempuan yang berhaid dan bernifas. Senangnya kita ulang balik belakang. Perkara yang haram bagi orang yang berhadas kecil, yang tidak berwuduk, 4 perkara. Betul? Solat, tawaf, menyentuh Al-Quran dan menanggung Al-Quran. 1. Yang kedua, perkara yang haram dilakukan oleh orang-orang yang berhadas besar, yang berjunub, yang belum mandi wajib, selain haid dan nifas lah. 6 perkara. 4 perkara itu sama. Solat, tawaf, menyentuh Al-Quran, menanggung Al-Quran. 2 lagi apa? Berdiam dalam masjid dan membaca Al-Quran dengan qasad Al-Quran. 6 perkara. Masalah ketiga, perkara yang haram dilakukan oleh orang perempuan-perempuan yang berhaid dan bernifas. Ada apa? 10 perkara. Sama je benda dia. 6 perkara sama, tambah 4 lagi. Benda ni sangat senang nak ingat. 6 perkara sama. Apa dia? Solat, tawaf, menyentuh Al-Quran, menanggung Al-Quran, berdiam dalam masjid, membaca Al-Quran dengan qasad Al-Quran. Dan masalah dia pun sama macam belakang. Contoh macam kita buat apa tadi? Masalah apa? Masalah tanggung Quran dengan barang dan sebagainya. Itu sama masalah macam belakang. Membaca Al-Quran sama macam masalah orang berjunub. Kan? Kalau perempuan berhaid bernifas nak baca macam mana? Sama masalah dia. Sama. Kan? Jangan dia qasadkan bacaan tu Al-Quran, tak apa. Kalau tak qasad Al-Quran, tak apa. 4 perkara lagi yang ditambah bagi perempuan yang berhaid dan bernifas. Maknanya 7 sampai 10 lah kan. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh ialah puasa. Puasa tahu lah kan. Kalau puasa ni perempuan yang datang haid, datang nifas, haram dia puasa. Kau nak puasa juga haram. Tahu makna haram? Dapat dosa lagi. Bila sebut haram pada syarak ni, kalau buat berdosa tinggal dapat pahala. Tinggal dapat pahala. Tapi kena faham, maksud haram puasa ni bukan makna dia wajib makan. Wajib makan ke perempuan? Kalau kata dia datang haid ni. Kan? Puasa ni, tengok balik pada takrif puasa ni. Kan? Yang nama puasa ni, kita menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, mula dari start dari terbit fajar shadiq tu waktu subuh sampai terbenam matahari waktu maghrib tu, dengan niat. Maknanya kalau kita tak makan tanpa ada niat puasa, dia namakan puasa tak? Tak nama puasa. Maknanya kalau perempuan tak nak makan kan, dia tak makan siang kan, dia dalam uzur, kenapa tak makan? Saja malah makan kan. Keluarga aku semua tak makan, tak aku nak makan kan. Malah nak masak, malah nak beli makanan leceh. Dia tak makan, tapi dia tak niat puasa, yang tu tak apa, boleh. Nampak? Jangan ada faham pula bila kata tak haram puasa, wajib makan. Tak wajib. Niat puasa tu yang haram. Tanpa niat dia tak ada puasa. Berapa ramai orang kafir yang tak makan kan? Tak makan kerana diet dan sebagainya. Nama puasa? Tak nama puasa. Tak dapat pahala puasa kerana dia tak niat puasa. Nampak?
Jadi yang haram tu kalau diserta dengan niat. Adapun kalau dia tak makan, kan memang dia malah makan, kan? Dah semua tak makan, aku pun tak makan, kan? Tak ada apa. Tak ada masalah tu. Okey, itu yang ke-7. Yang ke-8. Perkara yang ke-8 yang haram dilakukan. Tapi yang ke-8 ni bukan bagi orang perempuan ni. Yang ke-8 ialah at-talaq. At-talaq ni cerai ya. Cerai ni kalau ikut hak orang lelaki, betul? Perempuan ada hak cerai ya? Apa hikmah Tuhan bagi kuasa cerai ni pada orang lelaki? Apa hikmahnya? Kenapa perempuan tak ada kuasa untuk menceraikan? Apa hikmah dia agak-agak? Rasanya hikmah dia ramai yang tahu ni kan? Antara hikmah dia memang perempuan ni biasanya dia ni dikuasai oleh emosi dia, kan? Emosi perempuan ni biasanya tak terkawal. Bukan maksud lelaki tak ada emosi. Tuhan dia jadikan kita dia tahu, kan? Satu perempuan kalau kata Tuhan bagi kuasa pada dia untuk cerai, rasanya tiap-tiap hari lelaki kena cerai, kan? Balik sikit, mana bang ni? Orang suruh beli garam tak beli, alah lupa. Cerai. Perempuan ni biasanya memang begitu. Memang Tuhan jadikan dia begitu, kan? Biasanya emosi dia ni dia payah nak kawal. Tapi kalau lelaki ni kebiasaannya akal itu boleh menguasai emosi dia tu. Jadi bila memandang pada perkara ni, kan, Tuhan tahu benda ni, kan? Tuhan jadikan kuasa cerai ni pada orang lelaki, kan? Betul tak orang perempuan? Maksudnya kalau itu dah bagi lelaki pun ramai yang cerai sekarang, kan? Kalau bagi perempuan kuasa tu tak tahulah, kan? Kena cerai belaka, silap sikit cerai, dia marah sikit cerai, kan? Balik lupa beli kopi sikit cerai, kan? Habis, kan? Jadi Tuhan tahu perkara tu, Tuhan jadikan kita, Tuhan jadikan perasaan kita, Tuhan jadikan akal kita, Tuhan bagi kuasa cerai ni pada orang lelaki. Kerana kebiasaannya orang lelaki ni dia akal itu dia boleh mengimbangi emosi dia tu. Itu antara hikmah dia. Tapi orang perempuan walaupun dia tak ada kuasa cerai, dia ada kuasa untuk tebus talak tu. Betul? Dia panggil apa istilah agamanya? Dia panggil khulu', betul? Khulu' ni maknanya kata dia, kan, dia minta cerai lelaki tak bagi, minta cerai lelaki tak bagi. Lalu tanya, abang nak apa sebenarnya ni? Kan? Nak 10,000, 20,000, 30,000, kan? Jadi dia ada kuasa untuk tebus tu. Seolah-olah macam dia bayar apa? Dia bayar duit untuk pindahkan kuasa tu pada dia. Sekarang saya bayar kat abang 50,000, kan? Abang ceraikan saya. Jadi lelaki dia pun tengok 50,000, boleh lah, kan? 50,000 aku cari lain, contoh, kan? Kuasa tu ada pada perempuan, kan? Ya, lebih kurang lah kot. Nak kata rasuah pun benda tu bukan rasuah, dia macam dia tebus tu, seolah macam dia beli kuasa tu. Seolah macam tu lah. Dan satu lagi perempuan ni dia ada, Tuhan bagi dia kuasa, bukan kuasa lah, dia boleh fasah nikah. Fasah nikah ni dia kena jumpa qadi, dan dengan sebab-sebab dia, sekarang suami saya macam ni. Qadi tengok, kan, dia panggil dulu memang betul, kan, memang masalah ni, saya suruh cerai pun tak nak cerai. Qadi ada kuasa untuk mempasahkan nikah tu. Perempuan dia ada kuasa tu. Okey, balik pada masalah kita tadi. Masalah cerai. Cerai ni haram bagi perempuan yang sedang berhaid, kan? Tapi memandangkan cerai tu, kuasa cerai tu milik orang lelaki, jadi haram tu bukan jatuh pada perempuan tu, jatuh pada lelaki tu. Cuma dia masuk masalah ni pada perempuan yang datang haid. Okey, haram satu. Masalah cerai tu jatuh ke tak? Cerai tu jadi ke tak? Tu kena faham. Cerai tu tetap jadi. Ada antara yang tuan-tuan yang kerja di pejabat agama ke apa semua. Dia kalau ikut dalam undang-undang pejabat agama, dia kata cerai ni nak diceraikan, dia mesti di dalam mahkamah, betul? Kalau cerai luar mahkamah, orang tu dia akan didenda 1,000 ke apa, adalah denda tu. Itu sebenarnya dari segi hukum dunia. Tujuan dia buat macam tu supaya dia nak pastikan benda tu betul ke tak betul, ke lafaz dia betul ke tak, ke semua, kan? Lafaz soreh ke kinayah ke semua. Yang sebenarnya kalau ikut asal hukum agama tu, 3 perkara ni betul-betul betul, main-main pun main. Dalam hadis sebut, kan? Cerai, rujuk, satu lagi apa?
3 perkara ni. Kan? Cerai, rujuk atau bernikah. Nikah pun sama tak? Nikah kalau main jadi juga kan, kalau cukup syaratnya. Yang sebenarnya yang disebut dalam kalau tengok dalam pejabat agama, dia kata kalau cerai di luar mahkamah akan didenda. Kan? Maksud nak bercerai mesti dalam mahkamah. Kan? Bercerai depan qadi sekalipun kalau bukan dalam mahkamah tak boleh. Kan? Pasal qadi kerja dia menikahkan orang, bukannya menceraikan orang. Menceraikan orang kena pergi mahkamah. Itu sebenarnya undang-undang yang dibuat untuk menjaga masalah suami isteri yang nak bercerai tu. Yang sebenarnya kalau ikut hukum asal agama tu, semata-mata suami tu lepas cerai, sah lepas dia tu, tercerai isteri dia. Automatik walaupun tak ada saksi. Nampak? Jadi benda tu walaupun main-main hukumnya jadi. Masalah kita tadi, masalah perempuan yang uzur, datang bulan. Suami dia ceraikan dia, hukumnya haram. Maknanya suami dia berdosa, bukan setakat berdosa, berdosa besar tu. Kan? Tapi cerai tetap jatuh. Kenapa? Kerana cerai itu dia bukan benda yang boleh main-main. Dia ada benda yang hukumnya haram, tapi perkara itu tetap terjadi. Antara yang biasa kita dengar masalah ni lah, macam masalah jual beli sesudah azan kedua. Betul? Jual beli sudah azan kedua hari Jumaat, hukumnya haram, betul? Tapi jual beli itu sah tak? Jual beli sah. Dan kalau mazhab kita jual beli itu sah. Kenapa? Cukup syarat jual beli apa semua, redha meredha apa semua, sah lah. Kan? Tapi hukumnya haram. Perbuatannya berdosa, tapi jual beli itu sah. Dengan makna pembeli itu boleh manfaatkan barang yang dibeli tu. Sama macam masalah ni. Kan? Perbuatan suami menceraikan isteri dia ketika isteri dia datang bulan, hukumnya haram dan berdosa. Istilah dia panggil tolak bid'i. Dah tolak bid'i pula. Kan? Tapi cerai dia tu tetap jatuh. Isteri dia tetap tercerai. Antara hikmah diharamkan perceraian ketika isteri uzur ni apa? Antara hikmah dia. Antara hikmah dia ni lah. Kerana dia memanjangkan waktu iddah isteri tu. Isteri, perempuan ni, perempuan yang iddah tu iddah kan, waktu dia menunggu selepas dia diceraikan. Kalau perempuan yang bukan kematian suami kan, iddah dia berapa lama? 3 kali suci, betul? 3 kali suci. Maknanya kalau dalam mazhab Syafi'i ini 3 kali suci. Jadi kalau diceraikan ketika suci, habis suci pertama, okey, suci pertama dah. Haid, suci kedua, suci kedua. Datang haid lagi, suci ketiga, suci ketiga. Selesai suci ketiga, boleh dah. Orang yang nak pinang ni boleh dah. Tapi kalau diceraikan ketika haid, waktu dia dipanjang. Dia kena tunggu habis haid tu datang suci pula panjang, kan? Bokeh 1. Lepas tu haid pula suci lagi baru 2. Kan panjang benda tu. Sampai 3 kali. Itu antara hikmah diharamkan perceraian ketika uzur ni. Habis. Itu yang ke-8. Yang ke-9, perkara yang haram dilakukan oleh perempuan yang berhaid dan bernifas. Lalu dalam masjid. Tapi lalu dalam masjid ni ulama kaitkan jika takut berlumur darah dia tu. Maksudnya kalau dia takut darah tu mengotori masjid. Fahamnya kalau zaman sekarang ni. Kalau kata zaman sekarang mungkin rasa payah dah kan. Dah macam-macam ada, macam-macam jenama dah ada semua dalam TV semua ada dah sekarang ni kan. Rasanya payah dah nak berlumur benda tu. Maknanya kalau zaman sekarang dia boleh pelihara benda tu, perempuan lalu tak ada masalah. Kan? Tapi lalu tau, bukan berdiam dalam masjid. Kan? Pasal ada setengah-setengah yang mengatakan kalau perempuan nak menuntut ilmu, kan, ketika uzur pun boleh datang dalam masjid. Biasa dengar tak dia kata? Biasa dengar. Yang sebenarnya itu bukan pendapat yang muktamad. Dalam mazhab 4 pun tak ada ulama kata gitu. Itu pendapat dalam apa? Daud Az-Zahiri yang tak dipegang. Pendapat yang tak dipegang. Ada yang mengatakan perempuan kalau ketika uzur boleh datang untuk ilmu. Apa payah untuk ilmu kan? Mesti menuntut ilmu waktu tu ke? Kan? Nak menuntut ilmu mesti duduk dalam masjid ke? Beli CD, beli macam-macam. Zaman sekarang macam-macam boleh kan? Dalam komputer semua ada kan? Alasan tu tak kuat. Kan? Jadi sebenarnya perempuan kalau datang haid, datang nifas, yang muktamadnya dalam 4 mazhab sekalipun, yang muktamad memang tak boleh masuk masjid. Yang boleh lalu je. Lalu boleh. Lalu jika dia tak takut darah itu melumuri masjid. Yang ke-9. Yang ke-10. Perkara yang terakhir yang haram dilakukan oleh perempuan yang
berhaid dan bernifas. Mengambil kesedapan dengan apa-apa yang ada di antara pusat dan lutut. Yang ni samalah suami dia dan dia sekali lah. Mereka kata ketika datang bulan, yang muktamadnya, yang haramnya, dia mengambil kesedapan bersedap dengan apa-apa yang ada antara pusat dan lutut. Dia kalau ikut asal, yang haramnya ketika haid ni jima' je, betul? Itu yang muktamadnya. Bukan yang muktamad, yang asalnya. Asal yang diharamkan jima'. Cuma ulama' kata, kalau kita kata yang haram jima', dia takut orang terajak. Jadi dia potong terus tu. Dia potong terus pintu tu. Dia kata yang haram ialah bersedap-sedap antara pusat dan lutut. Dia kata atas pusat tak apa, bawah lutut tak apa. Itu yang muktamad. Pada masalah ni, pada masalah ni ada khilaf ulama'. Ada pendapat yang tak kuat, yang mengatakan yang haram jima', dia kata. Mereka kata kalau nak bersedap antara pusat dan lutut, selain daripada jima' boleh. Mana tu kok ada orang pakai tu kan. Itu memang ada pendapat tu. Dalam mazhab Syafi'i sini memang ada yang mengatakan gitu. Cuma yang muktamadnya, yang dipegang, yang haram ialah bersedap-sedap antara pusat dan lutut ketika perempuan datang haid. Habis masalah yang ketiga. Jadi kita ulang balik, 10 perkara yang haram dilakukan oleh perempuan yang berhaid dan bernifas. Yang pertama solat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf, yang keempat menanggung mushaf, yang kelima berdiam dalam masjid, menetap dalam masjid, yang keenam membaca Al-Quran dengan qasat Al-Quran, yang ketujuh puasa, yang ke-8 cerai, yang ke-9 lalu dalam masjid. Tapi lalu ni haram jika apa? Dia takut darah dia tu akan mengotori masjid. Kalau tak takut tak apa, lalu. Yang ke-10 bersedap-sedap antara pusat dan lutut. Habis. Selesai 3 masalah malam ni. Ulang kaji fiqh kita. Ada yang tanya apa-apa? Ya? Macam mana? Macam mana? Tafsir Quran. Oh, maksudnya Quran, lepas tu ada tafsir dia. Bahasa Melayu apa semua tu. Maksudnya hukum ni adakah hukum Al-Quran? Di masalah ni ulama kita tengok ayat Al-Quran dengan tafsir atau terjemah tu mana yang banyak. Kalau Quran dia banyak lagi, hukum tak haram. Hukum ni sama macam hukum Al-Quran. Tapi kalau kata tafsir itu lebih pada Al-Quran, pada ayat Al-Quran, yang tu hukum ni bukan hukum Al-Quran. Boleh. Tapi maksudnya ayat Quran tak boleh pegang lah. Ayat Quran tu saja nak pegang tak boleh lah. Tapi kalau kita tanggung tu boleh. Tengok pada tu. Tapi kalau kebiasaannya ni terjemahan tu lebih lagi, tafsir lebih lagi pada ayat Al-Quran. Kebiasaannya lah. Kecuali kalau ada tafsir yang sikit-sikit tu. Ada tafsir dia apa, ambil kalimah-kalimah tertentu kan. Yang tu ayat Quran lebih lagi. Tengok mana yang lebih. Macam mana? Oh, yang tu bukan dia tanggung. Yang tu tak tanggung. Tak tanggung. Dia tanggung ni sebenarnya kita tanggung gitu. Kita tanggung pakai tangan. Kalau Quran tu dalam kereta tak tanggung. Tapi kalau ada orang kata, itu kita tanggung juga tu. Kita jawab balik, aku tanggung sekali dengan barang, kan banyak barang. Sama aja. Tapi kalau ikut bukan tanggung tu. Bismillah. Nak azan dah? Wallahu a'lam bis-shawab. Wal marji'u ila Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.